Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya test dulu suara saya? Mohon maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey ke? Ustaz Zahruddin, dapat dengar ke suara? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada semua yang bagi respon ya. Okey. Alhamdulillah hamdi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fadil Ustaz Zahruddin Zabidi sebagai panel jemputan kita pada malam ini. Fadil Dr. Sarah Izham pun ada sekali. Barakallahu fikum. Dan semualah tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Termasuk junior saya, Fadilah Pikau dari Sabah. Baik Ustazah Asih Alim, Kak Liza Desa dan semualah ibunya lain-lainnya. Jadi Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Walaupun baru 32, semalam Alhamdulillah dalam lebih 200 orang yang join. Tapi kita tak kisah berapa ramai pun, yang penting kita dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada malam ini berkaitan dengan tadabbur ayat dalam suratul Isra insya-Allah. Sepatutnya saya bersama dengan Ustazah Atikah Razin, tapi beliau kurang sihat. Dan insya-Allah pada 5 hari bulan 1 2022 nanti Ustazah Atikah akan bersama dengan Dr. Sarah Izham sebagai fellow latihan Faqih Synergize akan berganding untuk kelas tadabbur siri yang ketiga insya-Allah berkaitan dengan mukjizat Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jom kita mulakan perbincangan hari ini. Okey. Sekejap ya, saya cari dulu Quran dia. Okey, surah yang bakal kita bahaskan hari ini ialah suratul Isra. Suratul Isra. Tapi ada elok juga kalau saya bukakan terjemahan sekali untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Terjemahan surah Isra. Okey. Okey, surah Isra ni kalau kita nak mukadimah, panjanglah mukadimahnya. Jadi saya tak nak mukadimah, saya nak terus kepada perbincangan ayat yang ke-23 dan juga 24. InsyaAllah saya akan bahas ayat 23 yang menyatakan 3 ciri yang kena ada pada seorang anak dalam berbakti kepada ibu bapa, dan kemudiannya ada 2 ciri lagi pada ayat 24 akan dibahaskan oleh sahabat baik saya Ustaz Zahruddin Zabidi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 284. Jazakumullah khairan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Baik. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai ke umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, fala taqul lahumā uff, maka jangan kamu berkata kepada mereka perkataan kasar meskipun uff, dan jangan kamu menengking mereka, dan ucapkanlah untuk mereka kata-kata yang mulia. Baik. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, kalau kita nak bahas tentang ayat ini panjang sebenarnya, daripada perbahasan kajian Durawi, kemudian kajian psikologi, kemudian kajian pendidikan, juga ada berkaitan dengan kaedah usul fiqh, tentang kita panggil apa ya, ilmu qiyas dan sebagainya, macam-macam lah.
Jadi dia kena tengok kita ayat Quran ni kan dia boleh pergi kepada pelbagai angle. Jadi hari ini saya akan tengoklah beberapa sudut untuk dibincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya tidak akan menyentuh semua perkara ya. Perkara yang pertama, kalau kita lihat Al-Quran seringkali menggandingkan Allah dengan ibu bapa. Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan hal ini pun kita akan jumpa dalam surah yang lain, antaranya surah Luqman sebagai contoh ya. Dan ada lagi lah surah yang lain. Okay, baik. Dalam surah Luqman ni, kalau kita lihat nasihat Luqman, awalnya Luqman kata, ya bunai la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, jangan kamu sekali-kali mensyirikkan Allah. Okay. Awalnya Luqman memberikan nasihat, jangan syirikkan Allah Azza wa Jal. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah pun letak ayat di sini. Ini bukan nasihat Luqman, tapi ini ayat peringatan daripada Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu sekian-sekian. Dan kami wasiat dan kami benar-benar berwasiat kepada insan terhadap orang tuanya. Kena budi. Jadi di sini sebagai contoh Fakhruddin Ar-Razi membahaskan kenapakah Al-Quran menggandingkan antara Allah dengan ibu bapa? Kerana paling kurang ada dua nikmat, ada dua kaitan yang jelas ya. Satu dipanggil nikmatul ijad, nikmat kejadian. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, itu jelas. Dan bagaimana kita diciptakan oleh Allah? Melalui perantaraan ibu dan bapa. Okay, jadi itu satu persamaan, nikmatul ijad. Yang keduanya ialah nikmatul ibqa, yakni nikmat kita kekal di hidup di dunia ini. Jadi Allah yang memanjangkan usia kita, Allah yang memberikan kita umur, dan sebenarnya secara praktikal, sejak kecil lagi tu siapa yang memastikan kita dapat hidup dengan memberikan makan, minum, kehidupan yang baik, kalau bukan ibu dan juga bapa. Jadi di situ ada persamaan antara Allah dengan ibu bapa paling kurang daripada dua sudut. Baik, itu perkara yang pertama ya. Perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan istilah wabil walidaini dan kedua ibu bapanya dengan istilah al-walidain. Sedangkan dalam Al-Quran ni, apabila Allah Ta'ala nak sebut tentang ibu bapa, ada dua istilah yang digunakan oleh Allah. Satu namanya al-walidain dan satunya lagi ialah ayat al-abawain. Ya. Al-abawain ni surah mana ya tuan-tuan dan puan-puan ya? Al-abawain ni kalau tak silap saya lah, surah Ali Imran ke surah An-Nisa. Jap fikir. Saya rasa surah An-Nisa kot. Surah An-Nisa yang menyentuh tentang al-abawain. Okey. Saya cari jap. Abawain. Betul, surah An-Nisa. Okey, surah An-Nisa ni sini je ayat dia. Pada awalnya Allah Ta'ala sebut auladikum. Okey, ini anak-anak, wali abawaihi. Okey, ibu bapa ni wali abawaihi, tapi perkataan digunakan ialah abawaihi. Okey, baik. Selain daripada surah An-Nisa tadi, kita juga akan jumpa kalimah al-abawain ini tuan-tuan dalam suratul Kahf, iaitu tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam dengan Khadir. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain. Adapun budak yang dibunuh tadi itu, kedua ibu bapanya merupakan orang yang beriman. Jadi kenapa di sini dia guna abawahu, bukannya perkataan yang berasal daripada walada? Kenapa di sini Allah Ta'ala sebut al-walidain, wabil walidaini, bukannya wabil abawaini ihsana? Baik, secara mudahnya begini, kalau perkataan al-walidain, dia sebenarnya ada kaitan dengan walada. Walada ini artinya melahirkan. Kalau wulida, dilahirkan. Kalau maulud,
hari kelahiran kan, maulid. Maulid hari kelahiran. Jadi bila sebut lahir ini, siapa yang terbayang dalam kepala kita? Ibu ataupun bapa? Saya kira ibulah kan, kerana ibu yang melahirkan anak. Jadi bila sebut perkataan wabil walidaini dalam mana-mana ayatul Quran, ayat itu sebenarnya memberikan kelebihan kepada ibu dibandingkan dengan bapa. Tetapi bila disebutkan perkataan abawaihi ataupun abawahu, jadi dia asal daripada perkataan ubuwah. Ubuwah ini bila sebut ubuwah, ia ada kaitan rapat dengan abun, yakni bapa. Jadi bila sebut abawahu ataupun abawai, ia lebih kepada bapa. Jadi di sini kalau ayat surah An-Nisa, ia berkaitan dengan harta pusaka, kerana biasanya harta ni dia datang daripada ayah. Biasanya, tak semestinya ya. Dan juga dalam bab ini dia soal pendidikan. Soal pendidikan ini dia lebih kepada ayah sebenarnya, walaupun secara praktikal ia berjalan serentak. Tapi kuasa ayah dalam mendidik itu sebenarnya lebih ditagih. Kuasa ibu daripada sudut yang lain. Jadi di sini kita lihat bagaimana Al-Quran membezakan kalimah antara al-walidain dengan al-abawain. Al-walidain lebih kepada ibu, al-abawain lebih kepada bapa. Baik. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat banyak saya nak cerita ni tapi saya nak jimat masa. Okey, Allah Taala sebut apabila salah seorang daripada ibu bapamu mencapai usia tua ataupun salah seorang daripada mereka. Jadi di sini kenapa Allah Taala sebut salah seorang atau kedua-duanya? Maka jawapannya begini, ada seorang ulama yang saya lupa siapa ya, Syekh Sya'rawi ataupun orang lain menyatakan secara realitinya dalam kehidupan kita ni, kita akan lihat bagaimana kita menginjak usia tua ya, usia senja, usia tua ni, dan kita dapati banyak pasangan hidup ni dia tidak kekal bersama suami dan isteri. Kadang-kadang suami meninggal tinggal isteri, ataupun ada masa isteri yang meninggal tinggal suami. Tapi ada juga kes yang mana kedua-duanya, sebab itu Allah sebut au kilahuma, ataupun jika kedua-duanya. Tapi Al-Quran juga bercakap secara realiti, kadang-kadang bila dah usia tua 60-70 tahun, yang tinggal hanya ayah, tak ada mak, ataupun yang ada ialah mak, tak ada ayah. Datuk saya pun dia kahwin dulu dengan orang bernama Maryam. Kemudian yang Maryam meninggal. Dia kahwin pula yang nama Aisyah. Kemudian Aisyah pula yang meninggal. Tinggallah dia seorangan sampailah dia menghembuskan nafas terakhir di usia 80 lebih. Jadi di sini Al-Quran bercakap secara realiti. Ada masa kita akan bersama sampailah kita menghembuskan nafas terakhir itu dalam tempoh yang tidak jauh, ataupun salah seorang daripada kita akan meninggal dahulu dan kita akan meneruskan hidup kita. Baik. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, apabila Allah Ta'ala sebut fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan untuk mereka uffin, ini dia ada unsur dalam ilmu qiyas. Tapi saya ni sebab jarang ulang kaji tentang ilmu usul fikih ni, saya selalu terlupa qiyas tu qiyas apa ya Ustaz Zahruddin? Qiyas adna ke qiyas apa namanya? Dia ada qiyas khafi, dia ada qiyas jali. Kalau baca ditulis qiyasul aula. Qiyas aula itu betul juga, tapi ada satu lagi istilah. Okey, tak apa. Maknanya kalaulah perkataan uf pun tidak boleh kita sebut, apa lagi benda lain. Jadi Allah Ta'ala bagi contoh yang paling simple je. Kalau uf pun tak boleh, yang lain pun lagi-lagi tak boleh lah. Sama ada dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Jadi di sini Allah Ta'ala sebenarnya bezakan antara dua perkara. Satu, fala taqul lahumma uffin, jangan kamu katakan kepada mereka uf, dan jangan kamu herdik. Jadi sebenarnya ini merupakan dua perkara yang berbeza. Okey, jom. Macam mana, apa perbezaan antara keduanya itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya? Baik, jom kita tengok dia punya beberapa tafsir yang ada ni. Saja saya nak buka depan tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya
kita terdedah dengan tafsir ni. Tapi okey, dah boleh buka dah. Okey, contohnya kita lihat tafsir As-Sa'di. Okey, tafsir As-Sa'di. Hadza adna maratibul adza. Okey, dia kata fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada mereka perkataan yang kecil walaupun seperti uff. Wala tanharuhuma ni bagi As-Sa'di, jangan kamu berkata percakapan yang lebih hina, yang lebih tidak baik. Okey, itu pada As-Sa'di. Wala tanharuhuma ni perkataan ataupun ucapan yang jauh tidak baik. Okey. Kemudiannya pun sama juga dengan apa yang disebutkan oleh Syekh At-Tantawi. Wala tanharuhuma tadi, jangan kamu herdik dengan ucapan yang lebih teruk. Ini kita akan jumpa dalam ayat fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wala tanhar huma. Baik. Jadi jangan kamu cakap benda yang tak baik walaupun sedikit, wala tanharhuma, dan walaupun apa lagi dengan perkataan yang tinggi, yang lebih hina, yang lebih jelek, lagi-lagilah jangan kamu sebut yang demikian. Baik, sedikit lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hendaklah kamu katakan kepada mereka qaulan karima. Okey, apa maksud qaulan karima? Kalau kita lihat dalam Ibn Katsir, dia sebut layyinan tayyiban hasanan. Lembut, baik, tayyib ini kalau makanan yang berkualiti. Maknanya kita kena pilih perkataan yang paling baik, paling apa ya istilah yang paling sesuai Ustaz Zahirudin. Kalau yang tadi berkualiti, kalau ucapan ni ucapan apa nak sebut? Ucapan kalau Ustaz Zahirudin menulis, ucapan yang bombastik, ucapan yang sastra, begitulah. Maknanya kita nak pilih satu Paling perkataan santun. yang santun, naam, santun. Jazakumullah khairan, paling santun, paling baik. Itu qaulan karimah. Ataupun kalau kita lihat ulama lain, saya suka pada At-Tantawi, beliau pun sebut perkara yang sama juga. Okey, sama juga. Cuma dengan sedikit tambahan. Karim ini dia bukan soal mulia sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita lihat dalam kaedah bahasa Arab, karim juga bermaksud sesuatu yang bersifat pemurah. Orang itu karim, orang itu pemurah. Pemurah ini artinya kalau saya pemurah kepada Ustaz Zahirudin, saya pun kata, Ustaz, jom saya belanja hari ini, saya belanja aiskrim RM2. Okay. Sifat pemurah saya tadi akan memberikan manfaat kepada Ustaz Zahirudin. Betul? Jadi qaulan kariman ini dia bukan soal isu santun semata-mata, bahkan ia memberikan manfaat kepada ibu bapa kita. Okey, jadi manfaat itu bagaimana? Boleh jadi ada anak yang memberikan nasihat kepada ibu bapa dia, sebagaimana Abdul Malik yang memberikan nasihat kepada bapanya Umar bin Abdul Aziz. Ataupun boleh jadi seorang anak itu dia menegur kesilapan yang dilakukan oleh ibu bapa dia, itu qaulan kariman. Yang ini bukan isu baik, bukan isu tutur kata yang santun semata-mata, bahkan yang memberikan manfaat kepada ibu bapa dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contohnya lah kalau kita ingin memberikan hadiah kepada ibu bapa kita, maka mestilah hadiah yang diberikan itu bersifat karim, yakni bersifat memberikan manfaat jangka panjang. Jadi tengoklah apa manfaat jangka panjang tu. Pakaian mungkin, ya, buku, ya mungkin, ataupun barang takuai pun manfaat jangka panjang, ataupun apa-apalah. Tapi yang pentingnya apa benda yang berkualiti, apa benda yang daya tahan lama, dan yang paling penting memberikan manfaat jangka panjang kepada ibu bapa kita. Itu yang kita mahukan. Baik. Dan yang terakhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita lihat ke semua ayat 23 ni tentang perintah Allah terhadap ibu bapa, ada satu isu je saya nak sentuh secara ringkas dan mungkin sebahagian kita dah tahu pun, iaitu perkataan ihsana. Dan di sini kita akan dapati perkataan ihsan ini ia berbeza dengan surah, iaitu suratul Baqarah. Okey, ia berbeza dengan suratul Baqarah. Suratul Baqarah ni pada ayat yang ke berapa ni? Cari sekejap.
Bisa mashtaraw bi, bukan. Atas lagi. Saya pun tak ingat ayatnya ke berapa ni. Yahudi, Nasara, bukan kat sini. Kalau buka Mushaful Quran, senang sikit. Tapi bila tengok kat sini tak jumpa. Okey, jangan jumpa dah. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan. Ada beza antara tulisan ihsan di situ kan? Okay, kalau di sini ada alif tak lepas sin? Tak ada kan? Ihsana, lepas sin tu tidak ada huruf alif. Berbeza dengan suratul Baqarah, lepas sin tu dia ada huruf alif. Nampak kan? Dia punya beza dia. Dan inilah satu-satunya perkataan ihsan yang dieja dengan adanya alif selepas sin dalam Al-Quran. Sedangkan yang lain ejaannya begini, tanpa huruf alif. Ihsana. Jadi di sini ulama pun buat pemerhatian, apakah yang membezakan antara ihsana dalam yang tidak ada alif dengan ihsana yang ada alif. Maka ulama menyatakan begini jawapannya, wallahu alam. Ayat 83 ni dia khas untuk Bani Israel. Bani Israel ni merupakan golongan yang kalau dengan Nabi pun mereka berlaku kurang adab. Bahkan mereka ni sebahagian mereka membunuh berapa ramai Nabi. Jadi dengan ibu bapa mereka lagilah mereka tidak beradab. Dengan Nabi Musa pun mereka boleh pelekehkan. Jadi apa lagilah dengan kedua ibu bapa mereka. Maka kerana mereka ni ada isu derhaka kepada ibu bapa mereka, maka Allah Ta'ala pun tegaskan bahawa mereka mesti betul-betul berbuat ihsan terhadap ibu bapa mereka. Sebagai penegasan itu, diletakkan alif selepas sin, semacam menunjukkan ketegasan ataupun penegasan daripada Allah Azza wa Jalla. Okey, saya berhenti di sini ya. Saya persilakan Fadil Ustaz Zahiruddin untuk menyambung perbincangan pada ayat yang ke-24 suratul Isra insya-Allah. Tafadhal ma'juran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih Ustaz Zun. Pertamanya saya mohon maaf sebab saya salah faham dengan kita punya perbincangan awal tentang pembahagian ayat tadi. Bila Ustaz cerita ayat 24, anda ingatkan 5 ciri tu, Ustaz ambil 3 ciri atas, anda sambung 2 ciri di bawah. Dengar Ustaz? Jadi, ketika membuat semakan dalam beberapa tafsir Melayu lah, yang biasa saya rujuk, antaranya tafsir Al-Azhar dan juga tafsir Al-Misbah. Maka saya tertumpu kepada ayat 23, iaitu wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Dan yang sebenarnya Ustaz dah ulah habis tadilah. Jadi saya tertanya-tanyalah apakah yang saya buat sekarang. Baik, ala kulli hal mungkin saya boleh ambil beberapa poin daripada tafsir Al-Azhar untuk perbincangan ayat seterusnya, iaitu waqfiz lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu ayat yang seterusnya. Sebenarnya saya juga cuba buat beberapa poin dalam slide tadi, namun disebabkan kesuntukan masa tak sempat. Mohon maaf. Ala kulli hal mungkin saya boleh ambil sikit lah sebab saya dah bersedia pada 2 poin ayat 23 yang Ustaz Zul dah sebut. Cuma saya nak tambah sikit ataupun berdasarkan rujukan saya daripada tafsir Al-Azhar. Semacam mana Ustaz Zul sebut tadi, Buya Hamka menggunakan ataupun menyebutkan tentang kiasul aula berkaitan dengan perkataan fala takullahuma uffin itu. Jika uf pun tak boleh sebut, apatah lagi benda lain lah. Itu. Dan kemudian disambung dengan perkataan wala tanharhuma. Menariknya Buya Hamka telah mentafsirkan ataupun menterjemahkan wala tanharhuma itu kepada dan janganlah dibentak mereka itu. Istilah yang digunakan ya, dibentak. Dan wa kullahuma qawlan karima tu disebut katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Baik. Sedikitlah poin-poin yang menarik. Kemudian Buya Hamka mendatangkan hadis Rasulullah SAW, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Makburi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan terjemahannya, hidup sengsaralah seorang laki-laki
jika disebutkan orang aku di dekatnya namun dia tidak mengucapkan selawat ke atasku, ini berkaitan selawat. Hidup sesaralah seorang lelaki yang telah tua salah seorang ibu bapanya atau sekaligus kedua-duanya, namun pemeliharaannya atas keduanya tidak menyebabkan dia masuk syurga. Ini pun masyhur, kita biasa dengar. Hidup sengsaralah seorang laki-laki jika telah masuk bulan Ramadan, yakni puasa, kemudian bulan itu pun habis sebelum Allah memberi ampun akan dia. Itu poin yang kedua yang saya tanda. Ustaz Zul sebab salah faham tadi, saya ulang balik saja sikit. Yang ketiga, seterusnya, poinnya, Buya Hamka telah mengutip pandangan Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkaitan dengan kalimah ataupun frasa ayat wala tanharhuma tadi, iaitu menurut Buya Hamka yang menukilkan daripada Qurtubi, berbahagialah orang yang cepat-cepat mengambil kesempatan berkhidmat kepada kedua ayah bondanya sebelum kesempatan itu hilang kerana mereka terburu mati. Yakni mereka cepat mati awal pada kita. Maka menyesallah dia berlarat kerana belum sempat membalas guna. Nistalah orang yang tidak peduli kepada kedua orang tuanya, apalagi jika perintah ini telah diketahuinya. Dia bersastra sikit situ ya. Baik, yang menariknya lagi, Buya Hamka dalam ayat yang seterusnya, yang terakhir, wa kullahuma qawlan karima itu, dan saya perasan Ustaz Zul tak setuh lagi, jadi saya mungkin ini nilai tambah sikit, iaitu Buya Hamka telah mengatakan di sini Imam Atha, dan saya menyangkakan ini Imam Atha bin Abi Rabah, dan disebutkan di situ ialah sekali-kali jangan disebut nama beliau, panggil sahaja ayah, ibu, abu, ya, umi. Maksudnya ditegaskan, menurut Buya Hamka ni, ditegaskan cara kita memanggil kedua ibu ayah kita pun tak sewajarnya memanggil nama mereka. Dan dalam hal ini saya ingat apa yang pernah dikongsikan oleh Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, anak murid kanan Maulana Muhammad Asri Yusof, dalam bab panggilan, sistem panggilan keluarga ni, tuan-tuan dan puan rahimahullah, orang Melayu cukup luar biasa. Maksudnya dalam tradisi kita di alam Melayu ni, apatah lagi bagi orang Minang, apatah lagi bagi orang-orang di belah Perak ke mana-manalah. Maksudnya kita ada sistem panggilan yang cukup luar biasa dalam memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Kita ada Along, kita ada Angah, kita ada Acu, kita ada Pak Teh, kita ada Pak Long. Sistem-sistem itu kadang-kadang kita tak jumpa dalam tradisi Barat. Ya? Dalam tradisi Barat, dalam tradisi Arab pun mungkin dia ada kalimah dia. Tapi orang Melayu, bila diperhatikan dalam bab ini, saya baca status Ustaz Zul tadi, Ustaz Zul kata, bahasa Melayu lebih, kita katakan, kurang kaya berbanding bahasa Arab yang lebih kaya. Betul, itu fakta yang tak boleh nafikan. Tapi mungkin dalam bab sistem panggilan ini, mungkin orang Melayu sedikit lebih lah, Ustaz Zul. Sebab kita mempunyai berbagai etnik ni, jadi sistem panggilan kita itu begitu sekali menarik. Dia ada satu kita kata sistem yang begitu sekali luar biasa. Jaranglah kalau kita baca bahasa Arab pun, Rasulullah dan para sahabat bercakap sama mereka anta ana saja, ya Rasulullah kaifa anta, begitu. Wahai Rasulullah, mengapa kamu, kalau terjemah literalnya. Tapi bila kita tukar dalam bahasa Melayu, wahai Rasulullah, kenapa tuan, kenapa saudara, tengok dia dah jadi. Tapi bila dalam bahasa Inggeris, you I. Jadi dalam bab ini, bila disebutkan qaulan karima itu, sistem panggilan bahasa Melayu ni ada keistimewaan yang tersendirilah. Itu lebih kurang. Cuma yang menariknya Ustaz Zul, poin yang terakhir dalam ayat ini adalah Buya Hamka menukilkan satu peristiwa, iaitu beliau menyatakan Rasulullah ketika sudah tua, iaitu 60-an, ketika Rasulullah sudah menguasai menakluki Hunain dan juga Bani Sa'ad, kemudian Rasulullah telah berjumpa dengan ibunda susuan baginda yang lama, iaitu Halimatus Sa'diyah. Dan disebutkan Rasulullah telah bermanja lah. Rasulullah minta untuk nak tidur atau riba apa semua begini, kerana memuliakan Halimatus Sa'diyah, sebagaimana Rasulullah tak dapat sempat nak muliakan ibunda baginda sendiri, iaitu bukan Fatimah, Aminah binti Wahab itu. Namun saya agak sangsi dengan fakta ini. Kalau mungkin Ustaz Zul ada maklumat tambahan tentang tarikh kematian Halimatus Sa'diyah,
Sebab Buya Hamka tidak menyatakan sumber rujukannya daripada mana. Baik. Sedikit kita sambung ayat ke-24. Saya terpaksa membuat bacaan secara mendata ya. Sebab saya tidak mencatat ataupun menggariskan poin-poin penting. Cuma Buya Hamka dalam mentafsirkan ayat yang ke-24 ini yang berbunyi waqfiz lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan hamparkanlah, terjemahan dia, dan hamparkanlah kepada keduanya sayap merendahkan diri kerana sayang. Ini bahasa terjemahan Hamka. Dan hamparkanlah kepada keduanya sayap merendahkan diri kerana sayang. Dan ucaplah wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah ya Tuhan kama rabbayani saghira, kasihanilah, irhamhuma, kasihanilah keduanya, yakni kedua ibu ayah kita, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka keduanya memelihara aku di kala kecil dahulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita terus pergi kepada doa itulah. Kata Buya Hamka, tampak pada hujung ayat ini tergambar bagaimana susah payah ibu bapa mengasuh mendidik anak di waktu anak itu masih kecil, penuh kasih sayang yang tidak mengharapkan balasan jasa, ataupun istilah yang Ustaz Siza pernah guna, kasih tanpa syarat ya. Kasih tanpa syarat. Itulah yang diistilahkan sebagai kasih sayang kedua ibu ayah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 8 kata Buya Hamka, dijelaskan lagi oleh Allah betapa susah ibu, iaitu ada istilah di sana lemah di atas lemah, artinya kelemahan yang bertimpa sejak masih mengandung sampai menyusukan dan sampai mengasuh sampai dewasa. Sari tulang belulang dia bagikan untuk menyuburkan badan anaknya yang masih lemah itu. Perhatikanlah perempuan yang telah banyak melahirkan anak, giginya lekas rosak sebab zat kapur yang dalam dirinya telah dibahagikan untuk menyuburkan badan anak. Sebab itu maka tersebut pula lah dalam sebuah hadis, Buya Hamka mendatangkan sepotong hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasu bihusni suhbati. Qala Rasulullah menjawab ummuka. Faqala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Terjemahannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih wajib aku sahabati dengan baik? Beliau menjawab ibumu. Orang itu berkata lagi, sesudah itu thumma man? Beliau berkata, baginda SAW bersabda lagi, ibumu ummuka. Orang itu bertanya lagi, sesudah itu siapa? Ummuka. Lalu dia pun bertanya lagi, yang keempat, barulah abuka. Begitulah hadis-hadis yang masyhur lain yang menerangkan akan perkara itu. Baik, manakala di hujung ayat tadi diajarkan kepada dia doa untuk kedua orang tua kita. Ini penghabisanlah poin yang saya sempat highlight daripada tafsir Al-Azhar. Saya yakin ibu ayah ramai yang berpeluang untuk mendapatkan tafsir Al-Azhar, antara tafsir yang mudah kita bacalah. Baik, di hujung itu disuruh kita untuk berdoa dengan lafaz yang cukup spesifik. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku, rahmatilah kedua mereka sebagaimana mereka kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka memelihara aku dikala aku kecil dulu. Ini satu timba balas. Baik, saya baca penghabisannya daripada Buya Hamka ini. Maka di hujung ayat tadi diajarkan kepada dia doa untuk kedua orang tua kita. Moga-moga kiranya Allah mengasihi keduanya sebagai kasih keduanya kepada kita di waktu kita masih kecil. Doa ini kita selalu baca tatkala ayah bunda masih hidup. Apalagi setelah ayah bunda meninggal dunia. Sama kita maklumi hadis yang terkenal bahawa hubungan yang masih ada di antara orang yang telah wafat dengan orang yang masih hidup hanya tinggal 3 perkara sahaja. Sebagaimana hadis apa dia? Idza matal ibni Adam in qata'a amaluhu illa min thalas itu. Apabila mati seorang anak Adam,
terputus semua amalannya melainkan 3 perkara. Yang pertama apa dia? Sedekah jariah, iaitu sedekah yang berlama-lama masih diambil orang faedahnya. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat yang disebarkan oleh yang telah wafat itu di masa hidupnya. Ketiga, doa dari anak yang saleh. Maka Buya Hamka menutup perbincangan ayat yang ke-24 berdasarkan poin-poin tadi. Wallahu alam. Sekian saja, mohon maaf saya tak dapat mencerap secara detail poin-poin yang lebih menarik sebenarnya daripada tafsir Al-Azhar Buya Hamka dan juga tafsir Al-Misbah. Sepatutnya jika ada masa lebih bolehlah mungkin lagi. Dan keduanya tersalah faham tentang pembahagian ayat tadi dengan Ustaz Azhar. Minta maaf Ustaz Azhar. Baik, mungkin Ustaz Azhar ada tambahan yang lebih menarik sebenarnya tentang ayat yang 24 ini. Kita buka perbincangan Ustaz Zairuddin. Jadi Boleh. kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, bolehlah diajukan. Sebenarnya saya serba salah dari sudut macam mana ya, mungkin saya terskema sikit tadi. Jadi Ustaz Zairuddin pun skema juga. Padahal kalau sesiapa yang biasa dengan Ustaz Zahir, beliau seorang yang agak selamba, suka gelak. Tapi hari ni saya minta maaf ya Ustaz Zairuddin. Barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan boleh diajukan secara lisan ataupun secara di ruangan chat ya. Kalau ada tambahan pun alhamdulillah. Mungkin diajukan. Mungkin Ustaz Zul, saya ada soalan pada Ustaz Zul, boleh ke? Okey. Sebenarnya saya ada soalan pada Ustaz Zahir, tapi boleh Ustaz Zahir dulu? Ana pernah dengar perbincangan, tapi dia dalam bidang fiqh sebenarnya, berkaitan dengan contoh jika ada kes bunuh, yang membunuh itu kedua ibu ayah, anak yang dibunuh itu anak dia. Dan sebaliknya, jika kes bunuh itu adalah anak yang bunuh mak ayah, maka hukumnya ada berbeza sedikit di situ. Ustaz Zul dengar ke tidak? Dari sudut fiqh tu. Ada boleh ulas sikit? Ada dengar, tapi saya tak berani komen lah Ustaz Zairuddin. Okay. Satu, dia fiqh, dan bila melibatkan isu pembunuhan ni, dia tak akan semudah itu. Kalau dalam kes yang biasa pun kita bukan main lagi naik turun mahkamah, dan saya kira mesti ada perbezaan pandangan kalangan ulama dalam isu ini. Satu, perbezaan pandangan kalangan ulama dulu-dulu, dan mesti ada perbezaan pula kalangan pengamal undang-undang dalam isu ini. Jadi bukan sebelah itu jugalah Ustaz Zairuddin untuk saya kupas isu ini. Barakallahu fikum. Okey, kalau tak ada sebarang persoalan, izinkan saya untuk kongsi satu benda dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan mungkin nanti kalau ada soalan boleh kita bincangkan. Boleh je ajukan saja di ruangan chat yang ada. Dan sahabat-sahabat yang ada di tuan-tuan dan puan-puan yang ada di ruangan Facebook pun silakan. Okey, jap. Sebelum tu saya nak cari dulu kat mana dia punya ni. Okey, saya dah jumpa. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan ni, saya share apa yang ada di Facebook saya je. Okey, ini ada satu perbahasan tentang doa ni, dan saya agak terpukau dengan kupasan daripada Pendeta Zakbar. Ada dalam buku dia ni, Asuhan Budi. Ustaz Zairuddin dah baca ke buku Asuhan Budi? Tak, Asuhan Budi saya belum ada lagi sebenarnya. Oh, Masya Allah, satu buku yang sangat hebat. Harga lebih kurang 85, agak mahal. Tapi saya tutup mata, saya beli je kerana bahasa dia level tinggi. Dia katakan ini buku terakhir Pendeta Zakbar. Dia bukan sekadar laras bahasa yang tinggi, indah ataupun santun, bahkan dia punya kandungan dia tu. Okey, apa kata dia? Bila bahas tadi, saya bacakan walaupun tuan-tuan boleh baca ya. Yakni ukuran kasihan Tuhan yang boleh diharapkan bagi kedua ibu bapa itu ialah mengikut sebanyak mana atau semacam mana bela peliharaan yang telah diberi oleh keduanya kepada anak-anaknya itu sahaja. Okey. Kemudian, jika banyak baiknya, banyaklah kasihan Tuhan yang harus dikurniakan baginya itu. Jika kurang baiknya, kuranglah pula kasihan Tuhan yang harus dikurniakan baginya. Umpamanya,
jika keras dan bengking. Bengking tu bahasa standard lah Ustaz Zahruddin sebenarnya. Ya. Ke bahasa klasik? Dia bahasa Melayu, bahasa Melayu Nusantara lah sebenarnya Ustaz. Oh ya ke. Okay, umpamanya jika keras dan bengking, maka haruslah Tuhan pun akan keras dan bengking pula kepada kedua ibu bapa itu. Begitulah pula jika baik peliharaannya. Itu menarik. Jadi dalam ayat Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebahagian ulama seperti termasuklah pemikir Pendeta Zakbar, mereka lihat doa itu bermaksud Tuhan kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kita semasa kecil. Okey, maknanya kalau kasih itu banyak, banyaklah Tuhan akan kasih pada mereka. Macam Pendeta Zakbar syarah tadi. Tapi saya secara peribadi Ustaz Zahiruddin dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak niat doa begitu. Setiap kali solat je saya doakan ibu bapa saya sebut Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya niat dengan yang ini. Kasihilah mereka disebabkan mereka mengasuh aku ketika kecil dulu. Kalau macam yang awal tadi saya ulang balik, kasihilah mereka sebagaimana sebagaimana mereka mengasihi aku ketika kecil. Okay. Jadilah seperti syarahan Pendeta Zakbar. Tapi saya memilih yang kedua, kasihilah mereka disebabkan mereka lah yang mengasuh aku ketika aku kecil dahulu. Jadi tak kiralah kasih tu banyak ke sedikit ke, kita tetap mohon Allah Azza wa Jalla berikan rahmat kepada mereka dengan jumlah yang melimpah ruah insya-Allah. Baik, Ustaz Zahruddin ada soalan untuk Ustaz tu daripada, saya kira Dr. Didi ni rasanya, Dr. Didi Lanina. Cuma sebelum saya respon pada soalan tadi Ustaz tu, saya teringat berkaitan poin pertama Pendeta Zakbar tu. Masa saya mengambil subjek statistik untuk sains sosial di UUM dulu, pensyarah saya, profesor ni, dia bidang kajian tentang orang tua dan dia banyak pergi ke rumah orang-orang tua untuk cerap data lah. Jadi antara dapatan dia menarik yang dia share dalam kelas kami masa tu, ringkasnya dia kata kebanyakan, minta maaf ya, saya sebut sebab ni fakta yang saya dapat daripada beliau daripada 10 tahun dulu lah sebenarnya. Dia sebut adalah kebanyakan mereka yang dihantar ke rumah orang tua, bila ditanya di temu ramah secara mendalam duduk dengan mereka, ternyata sebahagian besar daripada mereka bermasalah juga dengan mak bapak mereka dulu. Jadi benda tu macam bila Pendeta Zakbar sebut tadi tu, macam ada kolerasi yang agak jelas di situ Ustaz Zul. Macam bila mereka bermasalah dengan mak ayah mereka, then bukanlah karma tu konsep kita kata Hindu tak sesuai, tapi seolah-olahnya ramailah juga ustaz jawab ustaz sebut secara Allah bayar cash atas muka bumi ni bila mana kita buat tak baik pada mak ayah tu. Nak katanya benda tu ada cerapan daripada ahli sains sosial, profesor saya tu yang memang bidang dia kaji tentang kesejahteraan orang tua-tua, dan dia mencerap data di rumah orang tua pada masa itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz Zahruddin, soalan Dr. Nili. Saya kena buka sekejap. Katanya perkataan wakhfid lahuma tu menggambarkan burung itu merendahkan diri atau melindungi di bawah kepaknya. Berdasarkan terjemahan Hamka lah ya, sebab saya rujuk yang ni saja pada malam ini. Beliau menyebutkan waghfiz lahuma ini, dan hamparkanlah kepada keduanya sayap merendahkan diri kerana sayang. Kita nak faham macam mana tu Ustaz Zul? Kalau ikut kaedah bahasa Arab, waghfiz lahuma janahadh-dhulli min rahmati. Jadi terjemahan Hamka adalah dan hamparkanlah kepada keduanya sayap merendahkan diri kerana sayang. Ustaz Zul boleh bantu? Dia macam mana ya? Satu, dia kalau boleh saya sebut dalam beberapa perkara lah. Dia ada satu kajian Ustaz Zahruddin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kajian tentang sebutan huruf. Dan itu insya-Allah saya pun bercadang nak menulis tentang kajian huruf tu. Antara huruf yang menarik ialah huruf dad.
Dad ni kita tahu antara huruf yang sukar disebut, dan menariknya walaupun dia kuat tapi dia bukan qalqalah. Padahal dia punya sebutan dia kuat. Dia bukan qalqalah dan kita kena tahan. Kita baca waqfid, dah tak boleh bunyi waqfid. Itu salah lah, waqfid. Tapi waqfid. Ada satu penulis tu, pengkaji Al-Quran, beliau menyatakan bila kita sebut huruf dad dalam keadaan menahan, artinya kita kena macam kalau kita pegang benda tu, kita pegang sungguh-sungguh benda tu. Itulah ibaratnya. Masa tu dia bahas tentang ayat apa saya lupa dah. Urkud birijlik. Kepada Nabi Ayyub alaihissalam rasanya, urkud birijlik. Kamu hentak kaki kamu itu. Hadza mughtasalun barid wa syarab. Itu merupakan air mandian yang sejuk dan juga untuk minum. Jadi hentak tu maknanya hentak sungguh. Jadi dad tu kita pegang sungguh, terbuat sungguh. Begitu juga waqfid, maknanya kita betul-betul merendahkan diri. Satu. Selepas kajian sebutan huruf, tadi kajian sebutan huruf, ini pula kajian huruf itu sendiri, iaitu la. La ni dia li lah, untuk. Dan kita tahu bahawa bahasa untuk ni kan bahasa yang lembut. Saya hadiahkan buku ini untuk Puan Syahira Faiz sebagai contoh. Itu bahasa yang lembut, untuk. Jadi kita bukan sahaja merendahkan diri sungguh-sungguh dengan huruf dad, kita buat tu merendahkan diri dengan double huruf lam, la itu sendiri. La untuk mereka berdua. Okey. Jadi di sini kalau kebanggaan burung kan, kepak dia lah kebanggaan bagi burung. Dengan kepak lah dia boleh terbang jauh ke mana-mana sahaja. Jadi ibaratnya kalau kita ni pangkat lah. Pangkat Datuk, Tan Sri, Tun dan sebagainya. Jadi walaupun kita ada pangkat apa sekalipun, di hadapan ibu bapa kita, kita merendahkan diri. Jadi burung yang terbang tinggi tadi, bila dia berhenti je, kepak dia tidak bergerak, dia akan turun ke bawah. Jadi kita pun begitu, kita buang pangkat kita, kita memang merendahkan diri kepada ibu bapa dengan istilahnya janahadzul. Zul ini artinya kehinaan, ya. Maknanya menghinakan diri itu bukan hina dalam keadaan yang tidak baik, tapi betul-betul merendahkan diri. Dan Allah Ta'ala menyatakan merendahkan diri itu atas nilai apa? Minar rahmah. Ya, minar rahmah, atas dasar kasih sayang itu sendiri. Bukan atas dasar bodek ke, ada tujuan tertentu ke, tak. Tapi memang kerana rahmah itu sendiri. Allah A'lam. Okey Ustaz, ada daripada Puan Robi'. Sebelum tu saya nak tambah sikit Ustaz Zul. Okay. Buya Hamka pun ulah perkara yang lebih kurang sama, cuma saya tak sebut tadi, iaitu kalau nak baca frasa dia lah. Tingkat yang mana yang telah dicapai si anak dalam masyarakat, entah dia menjadi presiden atau menteri, jadi duta besar atau jeneral, perlihatkanlah di hadapan ayahmu dan ibumu bahawa engkau adalah anaknya. Comel lah. Sangat-sangat cantik. Macam mana pun bila duduk depan kedua ibu ayah, kita adalah anak dia lah. Baik. Tak Zul pun jadi syariah malam ni. Pelik saya ni. Itulah. Pak Robek, Ustaz Zairuddin. Janganlah. Merendahkan diri kerana sayang. Kalau parents kejam terhadap anak sejak mereka kecil, kes dera tu Ustaz. Bila anak dah besar, anak tiada sayang. Adakah anak itu dikira derhaka? Allahu Akbar. Payah soalan ni. Saya perlu gambar tuan Ustaz juga. Sebab istilah derhaka dalam konteks agama tu, sebagaimana yang kita fahami adalah bila mana tidak memenuhi apa garis asasnya, kewajipan adalah berbuat baik kepada kedua ibu ayah. Itu agama ajar dan ayat kita bahaskan ini. Dan begitu juga terdapat ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang tanggungjawab mak ayah dalam mendidik kedua anak-anak mereka. Jadi di situ ada timbal balas di mana masing-masing ada kewajipan. Masalah sekarang bermula daripada kedua ibu ayah yang reckless ataupun tidak melaksanakan tanggungjawab mak ayah sebagai, kita kata, yang mengikuti syariat, arahan agama dan seumpamanya, dan kesannya nanti anaknya berjadi begitu juga. Jadi perkara itu sangat sudah agama jelaslah kedua-dua benda itu salah.
Itu sudah jelas. Cuma kalau nak bagi jawapan dari sudut yang menyelesaikan masalah, saya pun masih lagi tidak mempunyai jawapan konkret tu, Ustaz Zul. Adakah itu termasuk derhaka dalam konteks syariat yang sedang kita bincang ini? Ustaz Zul ada pandangan ke? Terima kasih Ustaz Zahruddin, jazakumullah khairan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, dan mungkin sebahagian orang dah baca dah tulisan saya tentang benda ni, dia ada 3 peringkat ketaatan kita kepada ibu bapa sebenarnya. Jadi level yang paling tinggi yang tadilah yang kita dah bahas tadi kan, wabil walidaini ihsana. Okay. Ihsan ni artinya yang terbaik lah. Ihsan yang terbaik. Baik. Tapi dia kalau ibu bapa tu dah mula buat perangai, dan kalau Quran ni perangai tu dia ni lah, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm. Dia ada unsur mengajak mendesak kita syirik pada Allah. Dan sebenarnya sama je kalau dia buat jahat, dia dera dan sebagainya. Okey, dia akan turun level. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dia tadi ihsan kan, ini husna. Husna ni lebih rendah daripada ihsan. Okay. Jadi itu level yang kedua. Dan level yang paling rendah iaitu dalam surah Luqman tu. Surah Luqman yang tuan-tuan dan puan-puan baca tu, wa wasainal insana biwalidayhi, kami benar-benar bagi wasiat kepada manusia dengan ibu bapanya tidak ada ihsan dan tidak ada husna. Yang adanya kita ingat je lah, mak kita tu yang lahirkan kita, lemah atas lemah dan sebagainya. Jadi saya ada kes begini. Satu tu kawan saya sendiri yang mana memang ayah dia ni dahsyat lah. Sampaikan minta maaf lah ya, saya bukan nak buka aib sesiapa dan saya tak sebut nama pun. Tapi sampai abang dia pun bercerai beberapa kali sebab ayah dia punya perangai. Dan dia pun sampaikan diburukkan, ayah dia malukan di depan ramai lah sebagainya. Memang dia tension lah. Dia tanya saya boleh tak dia nak lari jauh, dia tak nak duduk dekat dengan ayah dia. Mak ayah dia pun bercerai kerana mak dia tak tahan. Sampaikan mak dia kata, masalah kita ni selesai bila ayah meninggal, tu je. Okay. Dari jauh tu ada lagi perasaan kasih sebagai anak. Tapi nak duduk dekat tak boleh kerana ia akan menimbulkan banyak sengketa. Maka dalam bab ini saya memang bersetuju beliau boleh hijrah, dan dari jauh-jauh tu tanyalah khabar melalui jiran dan sebagainya. Ikutlah apa orang nak kata, yang penting kita tahu bahawa kita perlu menyelamatkan iman, perlu menyelamatkan keluarga. Dan dalam isu ni, Ustaz Zahruddin, saya pun perlukan pandangan Ustaz Zahir dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebagai ibu bapa. Dia walaupun ibu bapa ni ada level yang tinggi, tapi bila anak tu dah berkahwin, ada suami, ada isteri, kena faham, suami pun ada kasih daripada isteri dan isteri pun ada ketaatan daripada suami, ada hormat pada suami. Suami pun ada hormat pada isteri. Jadi dia dari situ dia perlu diurus dengan baik. Dia tidak lagi boleh kita katakan suami mesti mendahulukan ibu lebih daripada isteri. Itu tak betul. Walaupun orang kata suami nombor 1 ibu, nombor 2 isteri. Tapi dia tidak boleh melebihkan ibu dalam segala sudut. Begitu juga isteri tidak boleh melebihkan suami daripada segala sudut sehingga mengetepikan ibu bapa. Okey, dari isu masalahnya Ustaz Zahruddin ialah ibu bapa yang cuba campur tangan dalam keluarga anak ni. Sekadar campur tangan biasa-biasa tu tak apa. Sekadar sikit-sikit tu biasalah. Tapi ini secara berlebihan ni, nak atur kehidupan anak. Sampaikan dengan menantu pun bergaduh sakan. Dan biasa kita dengar ni pergaduhan antara mertua dengan menantu. Jadi dalam bab ini, ibu bapa yang campur tangan keluarga anak dia, setahu saya ibu bapa tu yang salah. Dan suami tidak boleh melebihkan ibu dia sampai mengetepikan isteri dia. Itu salah. Segala ibu yang buat, betul je. Tak boleh. Ya? Dia kena ada pertimbangan kasih terhadap isteri itu sendiri. Dan tak boleh nak isteri tu asyik kena je. Asyik ibu je yang betul. Isteri tu asyik tak betul je. Tak boleh. Itu bukan satu akhlak yang baik. Suami kena ada jati diri. Ada jati diri, kena bela isteri. Sebab isteri ni dia bergantung pada suami lah. Kalau suami pun tak bela, macam mana? Siapa yang nak bela dia lagi? Tapi cara bela tu macam mana? Itu satu isu yang lain ya. Cara membela. Okay, jadi dalam bab ini, suami kena ingat. Walaupun dia kena lebihkan ibu tu daripada beberapa sudut. Daripada banyak sudut, isteri. Dan kita maklum,
bahawasanya orang yang paling akrab di dunia ni dengan kita ni tak lain dan tak bukan suami dan isteri. Walaupun dengan ibu ni dari kecil, tapi tak ada siapa boleh nafikan. Suami dan isteri lah orang yang paling akrab, yang hampir tidak ada batasan pun antara mereka berdua. Sedangkan antara ibu dengan anak tetap ada batasan dia, daripada sudut aurat dan sebagainya. Suami isteri tak ada batasan. Jadi dalam bab ini, suami kena utamakan juga isteri, jaga perasaan isteri, tidak boleh mengetepikan dan mengabaikan mereka. Allah Alam. Ustaz Zahir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ada soalan lain? Okey, silakan Ustaz. Tak ada apa dah, cukup dah Ustaz Zul dah. Cuma mungkin Ustaz Zul boleh tambah sikit berkaitan dengan antara benda yang pernah anda fikir dan bincang lah, kedudukan mertua dengan menantu dari sudut hubungan hatta selepas hubungan sudah terputus, sama ada kerana perceraian ataupun kematian. Kerana kita tahu orang yang pernah jadi mertua ataupun menantu ni, hubungan tu kekal, dia tak boleh kahwin sampai bila-bila. Jadi adakah itu menunjukkan hubungan mereka sebenarnya sudah mencapai tahap yang setara sebagaimana mak dengan ayah kandung ataupun anak kandung tadi? Sebab di sana ada contoh-contoh yang baik, bila berlaku kematian suami ataupun isteri, tapi menantu ataupun orang kita suka dengar guna istilah bekas menantu ataupun bekas mertua masih baik macam mereka dulu-dulu masa mereka masih berkeluarga secara rasmi itu. Atau walaupun dah kahwin lain pun masih lagi dengan mertua, dengan menantu ni masih anggap macam anak dan seumpamanya. Jadi itu benda yang menarik lah, yang mungkin masyarakat kita kurang bagi perhatian. Hubungan tu tidak akan terputus sampai bila-bila. Kalau kata adik-beradik ipar tu boleh jadi mahram, boleh jadi kita kata bukan mahram, boleh jadi kahwin lah kemudiannya kalau dah berlaku kematian apa boleh. Tapi dengan menantu, dengan mertua ni tidak akan boleh sampai bila-bila bila dah sekali kahwin itu. Ustaz Zul ada tambahan tentang tambahan begitu? Saya setuju sungguh dengan apa yang Ustaz sebutkan. Walaupun ibu mertua saya ni tak ada, maknanya dah meninggal masa isteri saya umur 3 tahun, dah 3 pun, tapi saya tak berhenti mendoakan beliau. Bahkan saya dalam seminggu tu mestilah saya ada peruntukan sedekah. Nombor 1 tu untuk arwah abah saya, mesti saya sedekah ni atas nama abah. Tapi nama ayah mertua saya, nama ibu mertua saya, itu saya tak lupa. Cuma untuk kita kena tahulah, ibu bapa ni dia ada 5 kot bahagian. Yang paling tinggi, yang tak ada siapa boleh lawan, namanya ibu bapa kandung. Okey. Yang kedua barulah pergi kepada ini bukan ranking lah ya. Yang kedua ibu bapa tiri, ibu bapa susuan, ibu bapa mertua dan ibu bapa angkat. Ibu bapa angkat ni maksudnya contohnya masa kecil tu dialah yang jaga kita, bagi kita makan minum. Itu maksudnya, bukan program ibu bapa angkat. Itu program dia. Program tu ramailah orang yang buat program keluarga angkat jadi ibu bapa angkat. Itu sekadar program. Yang ni memang dia jaga kita sejak kecil lagi. Itu ibu bapa angkat. Sebenarnya selain daripada itu pun dia ada satu lagi, bahagian kedua. Seperti ibu bapa saudara, ya. Ibu bapa saudara pun kita kena hormat. Jadi di sini ibu bapa kandung tetap level paling tinggi, tanpa menafikan yang level-level yang saya sebutkan tadi. Ustaz Zahirudin, ya, saya nak tanya Ustaz, kita sering mendengar doa sebab Ustaz antara orang yang kuat menegakkan sunnah Nabi SAW, dan saya antara orang minat mendengar kuliah Ustaz sebenarnya. Cuma dalam sebulan 2 bulan ni saya agak lost sikit tak dengar kuliah Ustaz. Minta maaf. Jadi kita biasakan baca doa, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebenarnya doa tu dia ada panduan tak daripada sunnah sebenarnya. Yang gabungan doa tu. Berdoa tu tak ada masalah, tapi doa keseluruhan tu ada tak daripada mana-mana petunjuk sunnah ataupun amalan ulama? Balik kepada hukum masa doa ni, Ustaz Zul tahu fiqh doa ni luas kan. Tapi di sana ada lafaz-lafaz yang warid bagaimana riwayat, dan sebagian ulama, khususnya dari ulama yang cenderung pada ahlul hadis, mereka lebih suka dan
gembiralah untuk kekalkan sebagaimana riwayat tu. Tapi pun kadang-kadang perubahan makna sebagai seorang, dua orang pun dia ambil kira juga Rabbayana, Rabbayani. Itu pun perubahan yang walaupun berdoa lain sikit daripada tu tidak ada isu lah. Cuma sekarang menjadi amalan beberapa ulama. Kemudian mereka memang ada mengesyorkan ataupun menyusun doa itu berdasarkan beberapa riwayat dan digabungkan. Adakah perkara itu tidak boleh? Secara umumnya majoriti ulama membenarkan. Ustaz Zul tahu perkara ini. Cuma kalau kita nak sebut kata inilah doa yang Nabi ajar berdasarkan riwayat ini, maka itu kena jelaslah sebagaimana teks matan asal ataupun riwayat tersebut. Tapi kalau kita katakan ini doa berdasarkan beberapa riwayat yang telah disyorkan oleh ulama B dalam kitab sekian, maka pun untuk beramal dengannya insya-Allah tidak ada masalah dengan mengetahui bahawa ia adalah riwayat yang sudah nak kata modify itu tidak, tapi yang sudah dicantikkan oleh ulama itu. Wallahu a'lam. Kalau boleh saya respon sikit lah Ustaz Zahruddin. Ala kullin saya setuju dengan asasnya berdoa, fiqh doa ni luas. Tapi dia kalau kita dapat ambil daripada Al-Quran dan hadis itu lagi cantik kan? Betul. Kerana sebenarnya kalimah dalam memuji Allah, dalam berdoa pada Allah ni yang paling cantik memang ambil daripada Quran dan hadis. Kalau kita ni yalah, siapalah kita kan nak berdoa dengan bahasa yang indah kan? Mungkin istilah yang tepat yang paling sempurna Ustaz Zul. Yang paling sempurna. Barakallahu fikum. Jadi saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya doa macam ni. Orang biasa doa, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kan? Warhamhuma. Kalau saya doa begini dengan minta maaf, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya. Okey, saya berhenti di situ. Kemudian saya ambil Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maknanya saya memisahkan antara dua doa. Doa yang awal tu itu doa yang umum, tidak ada masalah. Doa yang kedua daripada Al-Quran. Dan kenapa saya nak tekankan perkataan Rabbi ni? Ada dua sebab. Ya. Kenapa saya nak baca Rabbirhamhuma bukannya warhamhuma? Sebab yang pertama, inilah yang diajarkan daripada Al-Quran, perkataan Rabbi itu. Dan bila kita lihat Rabbi itu dia ada kaitan dengan Rabbuka di situ kan. Kemudian ada kaitan dengan Rabbukum di sini. Okay, jadi perkataan Rabb itu penting. Sampaikan ada ulama menyatakan Rabb ini merupakan nama Allah yang paling agung. Ada tapi itu bahas panjang lah. Yang keduanya dia ada kaitan dengan Rabbayani ini. Rabbi dengan Rabbayani ini dia sama usulnya. Jadi bila kita buang Rabbi di sini, warhamhuma kama rabbayani, kita dah menghilangkan dah kembar Rabbayani, yakni Rabbi. Rabbi ni Tuhan yang mendidik, Tuhan yang menjaga. Rabbayani yang menjaga, yang mengasuh kita kan. Jadi kalau kita baca Rabbi, cantik kan? Ada Rabbi di situ. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi saya minta maaf Ustaz Zahruddin, saya memang agak cerewet sikit dalam bab pemilihan doa ni. Sebagai contoh lah, kalau kita tengok ucapan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd kan tuan-tuan. Okey, ulama bahas ada 4 pandangan tu berdasarkan hadis. Ada yang kata Rabbana lakal hamd, ada yang kata Allahumma Rabbana lakal hamd. Pandangan ketiga, hadis ketiga Rabbana walakal hamd, ada wa, dan Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi kerana semuanya ada dalam hadis, ulama kata bolehlah amal mana-mana. Okey, itu pada orang awam dia boleh amal mana-mana. Tapi bagi orang pengkaji dia tak puas. Adakah Nabi dia ketimbul isu? Adakah Nabi memang baca kesemuanya ataupun sebenarnya ada satu je bacaan Nabi? Okey, kalau saya memilih pandangan yang tarjih. Maknanya yang pilih paling kuat satu je. Soal Allahumma di depan tu tak apa. Tapi tadi lakal hamd ke walakal hamd. Saya rasa wallahu alam lah hujah yang menyatakan wa itu lebih kuat. Walakal hamd atas apa? Bila kita sebut Rabbana walakal hamd, artinya kita dah ada dua doa di situ. Satu Rabbana, satu lagi walakal hamd. Kalau tak ada wa, dia sama je. Rabbana lakal hamd, Tuhan kami untuk pujian.
Tapi bila kita ada wa di situ, dia memisahkan antara dua. Satu, Rabbana, Tuhan, Tuhan, engkau mendengar pujian kami. Sami Allahu liman hamidah, Tuhan mendengar siapa yang memujinya. Rabbana, Tuhan kami, engkau memang mendengar pujian kami. Walakal hamd, dan engkau memang layak mendapat pujian. Okey, itu satu. Yang keduanya, kan pada awalnya kita berdiri. Kita berdiri, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah kan. Dan masa i'tidal pun kita berdiri. Kita sekali lagi memuji Allah Azza wa Jalla, lakal hamd. Jadi bagi menunjukkan ada dua bentuk pujian. Satu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu lagi, walakal hamd. Dan bagimu pujian sambungan kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin tadi. Dan ada lagi lah filosofi yang lain Ustaz Zahruddin, tapi itu bukan perbincangan kita lah. Cuma saya nak sebut bila kita ambil kira sungguh apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, di situlah kita akan jumpa dahsyat betul. Satu huruf pun ambil kira. Belum lagi kita kira filosofi berdiri tu apa filosofinya, i'tidal tu apa filosofinya. Di situlah kita dapat kaitkan antara dua alhamd. Wallahualam. Minta maaf iklan Ustaz Zul tengah tulis buku baru kau ni? Oh, yang tu tu lain. Ustaz Zahruddin, Dr. Sarah Izam pun ada. Dr. Sarah, kalau Dr. Sarah boleh respon soalan daripada Puan Normala, kalau Dr. Sarah free lah. Ataupun Dr. Sarah tak sedia. Okey, Ustaz Zahruddin, soalan daripada Puan Mala. Ustaz nampak ke dia punya soalan dia tu? Tak nampak, saya tak buka chat ni. Oh, tak apa. Ibu bapa angkat yang pelihara anak dari kecil, dari sudut layanan anak kepada ibu bapa angkat tu sama tak dengan ibu bapa kandung? Dosa pahala, kecuali aurat lah dia kata. Dan Ustaz? Secara syar'inya tidak ada, wallahu alam, setakat yang saya tahu tidak ada ikatan yang mengesahkan dari sudut syarak lah bahawa kena layan ibu ayah kandung, ada ibu ayah angkat sebagaimana ibu ayah kandung, sebab tidak ada ikatan itu, nasab apa semua tu. Tapi secara sudut moralnya kita mengetahui lah, jikalah mak ayah angkat itu, apatah lagi jika pakcik-makcik sendiri apa semua, itu dah cerita lain. Tapi kalau orang lain sekalipun adalah satu bentuk balas budi yang sangat-sangat dituntut lah. Itu saja yang secara umumnya dapat saya respons. So, tak ada idea. Dan kalau boleh saya tambah, bagaimana dalam suratul Ahzab Allah Ta'ala tapi, sebut kita ingat bahawa zaman Rasulullah pun berlaku anak angkat apa semua, hatta Rasulullah sendiri pun ada. Mungkin di situ ada petunjuk yang lebih jelas lah. Mungkin Ustaz Zul boleh sambung. Okay, makana Muhammadan aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa kepada Zaid. Tapi dia Rasulullah dan khataman nabiyyin. Ya. Baik. Dan kerana sebagai membalas atau sebagai memujuk ke sebagai menghargai Zaid. Sama ni orang panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sekarang Allah kata tak boleh. Nabi Muhammad bukannya bapa Zaid. Zaid itu ada bapaknya nama Harisah. Maka Allah pun, kata ulama lah, wallahualam, ganti ada nama Zaid dalam Quran. Satu-satunya nama sahabat dalam Quran ni yang ada ialah Zaid. Sebagai gantian kerana beliau telah dilucutkan daripada nama Zaid bin Muhammad, maka Allah ganti nama Zaid dalam Al-Quran. Wallahualam sejauh mana ketepatan pandangan tersebut. Tapi ala kullin, kalau ibu bapa angkat yang memang jaga kita dari kecil, undang-undang negara kita pun ambil berat tu. Kalau memang mak bapa kandung serah anak dia kepada ibu bapa angkat, ada dokumen rasmi. Dokumen rasmi, mak ayah kandung tak boleh ambil dah anak angkat tersebut. Sampai level macam tu. Tak boleh ganggu, tak boleh nak menyusahkan kehidupan anak angkat. Kecuali lah dia ada perjanjian, tolong jaga anak saya ni sebab saya memang susah. Tapi jaga tu bukanlah ambil terus. Dia pun nak pergi lawat, dia pun nanti besar, dia pun nak ambil anak dia. Itu cerita lain lah. Tapi biasanya bila anak tu dah selesa dengan keluarga angkat, payah dah dia nak kembali kepada keluarga dia. Dan itu tidak dihalang. Kerana Zaid bin Harisah pun kekal dengan Nabi SAW. Dia tak balik kampung dia. Okey, baik. Dan saya ingat
Kecuali lah berlaku kes macam kembar di Kelantan tu kan, yang tertukar ibu bapa tu, tertukar kembar. Dalam tempoh yang begitu lama saya baca dia punya drama dia, ya Allah, kalau kata orang muda lah macam drama Korea dah, betul. Sampaikan kawan dia di sekolah kata, muka kamu macam samalah dengan muka kawan seorang lagi. Di situlah mereka pun mula mencari-cari tapi buat tak tahu lagi. Tapi lama kelamaan baru sedar mereka adik-beradik kembar kan. Dan macam mana yang kembar tu nak tukar mak ayah tu. Itu memang berat. Tapi itu memang kesilapan, bukannya penyerahan. Jadi nak katanya level mak ayah angkat ni tinggi juga. Cumanya dia tak boleh lawan ibu daripada 3 sudut. Tinggi macam mana pun tidak boleh lawan ibu daripada 3 sudut. Ibu kandung daripada 3 sudut. Mengandung, menyusu dan melahirkan anak menyusu. Menyusu ni mungkin kadang-kadang dia tak menyusu, dia serah pada orang lain. Tapi mengandung dan melahirkan anak, ini memang tugas hakiki seorang ibu kandung. Allah A'lam. Ustaz, mungkin Ana ada soalan sikit sebelum kita tutup ni. Di sana ada Ana jumpa macam satu trend jugalah di kalangan adik-beradik yang mempunyai anak ni. Mereka berpandangan adalah bagus mereka jadi ibu susuan kepada anak-anak saudara mereka. Jadi mereka duk badilah anak adik dia susukan, dia pula susukan anak kakak dia, supaya nanti mereka beranggapan teori mereka adalah bila budak-budak ni besar, sepupu sepapak ni adik-beradik semua. Jadi isu aurat apa semua tak ada masalah. Adakah benda tu benda yang okey ataupun bagaimana kalau ikut Ustaz Zul? Ustaz Zairuddin lah. Ustaz Zairuddin rasa macam mana? Wallahualam, saya pun tak tahulah, sebab kalau fikir bagusnya apa yang diharapkan tu baguslah, iaitu sama-sama sepupu nanti jadi macam adik-beradik, lebih kasih sayang apa semua, bila perempuan aurat apa semua tak ada isu apa semua kan. Tapi dari satu sudut, agama ini tidak menghalang perkahwinan antara sepupu dan seumpamanya. Dan itu banyak berlaku pun, bukan satu benda yang pelik. Jadi Wallahualam, ia bukan satu budaya yang biasa dalam masyarakat kita, tapi mula ada lah orang-orang yang saya jumpa nak ke arah itu. Ustaz Zul rasa macam mana? Patut tak? Saya pun tak tahulah jawapannya macam mana Ustaz Zairuddin, tapi ada ayat Quran ni sebut wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Okey. Dia mula di sini. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Kalau ibu tu tak larat nak menyusu, maka boleh bincang. Jangan paksa ibu. Kena menyusu juga anak 2 tahun sebagai contoh. Tak boleh lah. 2 tahun tu memang cantik. Tapi kita tahu setiap ibu ni dia ada kehidupan dia tersendiri. Ada yang boleh menyusu 6 bulan je. Jadi jangan dicela lah. Ada yang ibu boleh menyusu. Ya? Haulain kamilain itulah. Haulain kamilain. Jadi itu boleh bincang. Tidak perlu sekejap Dr. Sarah ada respon tu, dalam kisah tu tidak dipanjangkan taraf atau layanan, tapi bila Zaid memilih. Okey. Jadi dan kalau mereka ingin mencari ibu susuan pun boleh cari ibu susuan. Jadi apa niatnya, apa tu saya tak berani nak respon Ustaz Zairuddin. Saya secara jujurnya saya pun sedih kerana saya tak ada anak susuan sebenarnya. Okey, jadi kalau ada anak susuan tu daripada satu sudut best juga. Dan ada juga orang yang berpandangan dulu Aminah ni bagi Nabi SAW pada orang lain kerana ada kemungkinan tak Aminah ni memang sakit. Dan sebab itulah dia meninggal dunia dalam usia muda. Dalam umur berapa dah meninggal dah kan? Ada kemungkinan tak sebenarnya dia memang dah ada sakit dan dia serahkan anak dia tu kepada Halimatus Sa'diyah. Padahal pandai duduk dia jagalah anak dia kan? Sebab kalau kita kata orang Arab dulu memang budaya, sebenarnya saya ada baca satu kajian tu, orang Arab dulu budaya dia serah kepada ibu susuan kerana dia nak anak ramai. Lepas dia kalau menyusukan dia akan mengawal kelahiran anak.
Jadi dia serahkan anak dia pada ibu sesuan agar nanti dia pun boleh dapat anak lagi dalam tahun depan. Tapi Aminah, kenapa dia nak berbuat demikian sedangkan suami dia dah tak ada? Jadi kenapa dia tetap menghantar Nabi SAW kepada Halimah daripada Bani Sa'ad? Ada kemungkinan tu kata pengkaji, beliau mungkin sakit kot. Sebab tu dia serah tu. Wallahualam. Jadi saya tak tahulah secara jelas isu tu Ustaz Zahrudin ya. Sebagai akhirnya, ada soalan daripada ni, wajib, panjang pula rupanya soalan yang tu ya. Apa hukum anak-anak tiri yang tidak berhubung dan berinteraksi dengan ibu tiri mereka kerana bapa mereka berpoligami secara sembunyi? Jadi wajibkah si anak cari ibu kandungnya pula untuk balas jasa ibu kandung mengandung dan melahirkan? Walaupun tak mungkin balas jasa, kalau tak cari jatuh dosa tak? Sekadar doa je. Saya nak respon soalan Puan Nurmala ni. Dia terpulang sebenarnya pada anak tu. Dia kena tahu keadaan. Kalau memang mak dia buang dia, na'udzubillah. Memang buang, dia memang anak terbuang dari kecil lagi. Dia tak cari pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau memang mak dia tu serahkan kepada keluarga kerana kemiskinan. Cantik juga dia cari. Cantik juga dia cari kerana mak dia bukan sengaja. Mak dia terpaksa. Dan miskin ni bukan isu mereka tak sayang anak dah. Sekejap, ada bunyi suara. Bukan isu tak sayang anak, tapi kerana sayang anak lah diserahkan kepada orang yang berkemampuan. So dalam bab ini saya lihat, tengok keadaan, mana sesuai. Okey, dalam bab anak tiri tak berhubung dan berinteraksi dengan ibu tiri ni, sebagai akhirnya Ustaz Zahrudin. Saya setuju dengan Ustaz Zul je lah. Setuju macam ni, yang ni Ustaz Zahrudin. Ya. Apa hukum anak tiri tidak berinteraksi dengan ibu tiri mereka kerana bapa mereka berpoligami secara sembunyi? Anak tiri tidak berhubung dengan ibu mak tiri bersembunyi. Isunya isu tak puas hati dan macam ada unsur dendam sikit di situ tu. Kerana ketidakjujuran si ayah. Tapi yang bersalah dalam isu ni ayah lah sepatutnya. Manakala anak itu dengan ibu tirinya, kalaulah tidak ada keperluan, tak ada isu pun. Tapi sebagai seorang yang kita katakan nak menyantuni ibu itu, apatah lagi jika ibunya sendiri pun dah tak ada, dengan niat untuk menggembirakan ayah apa semua betul begini, pada saya, ia satu benda yang ma'ruf dari sudut agama lah. Tapi untuk nak tak ambil tahu langsung apa semua pun tidaklah membawa kepada kesan yang besar, yakni kerana tidak ada kaitan secara langsung di situ. Wallahu a'lam Ustaz Zul. Jazakumullah khairan pada Ustaz Zahrudin, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita dah lebih 3 minit, saya minta maaf. Kita boleh berhenti di sini dulu dan insya-Allah kelas kita akan bersambung pada 5 hari bulan 1. Dan di situ kita akan bersama dengan Dr. Sarah Izham. Dr. Sarah Izham ni junior saya sebenarnya. Tapi secara jujur, saya memang suka dengan pengisian Dr. Sarah. Saya anggap pengisian yang menggabungkan antara dua nilai, ilmiah dan juga emosi. Kalau kami orang lelaki ni, saya ke Ustaz Zahrudin ke lebih pada akliyah, ilmiah. Kalau ilmiah lah, tapi lebih pada akliyah, logik. Emosi tu jarang-jarang lah kami hidangkan. Kami bukan jenis orang yang suka orang panggil apa, motivasi ke apa kan. Okay. Tapi kalau Dr. Sarah ni saya tengok menariknya dalam 80% tu ilmiah, dalam 20% tu ada unsur emosi yang mendidik kita, mengadapkan kita. Bagi saya cantik dia punya adunan itu. Jadi insya-Allah 5 hari bulan 1. Dan sengaja kami, sebagai akhirnya, sengaja kami datangkan Dr. Sarah pada 5 hari bulan 1 bersama dengan Ustazah Atika Razin membincangkan mukjizat Al-Quran. Kerana kelak, sebagaimana yang saya sebutkan semalam, kita akan mulakan kelas tadabbur bersijil, memahami Al-Amsal dalam Al-Quran. Dan Al-Amsal dalam Al-Quran ni memang kajian Dr. Sarah ketika master dulu. Jadi beliau memang insya-Allah masaklah dengan isu Al-Amsal. Jadi
apa pun maklumat itu kita akan sediakan di dalam WhatsApp kita, insya-Allah, dalam grup ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang banyak soalan tu, saya setuju. Memang banyak sangat soalan. InsyaAllah ada masa kita boleh sembang lagi. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kami ni, saya dan Ustaz Zahruddin anak. Dan kami yang sebenarnya nak dengar nasihat daripada Puan Safia, nasihat daripada ibunya, daripada Puan Nurmala, daripada Kak Amy. Kami yang nak belajar sebenarnya. Yang kami bincang ni daripada satu sudut. Tapi banyak lagi Kak Liza dan sebagainya boleh mengajar kami, insya-Allah. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi. Ustaz Zahruddin, terima kasih kerana sudi mengisi kekosongan pada malam ini. Didoakan Ustaz bahagia dunia dan akhirat. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh Abang Din. Antum fajazakumullah khairan. Giliran kita ada. Itulah ya Allah. Abang Din ada rupanya. Akhi Al-Amin pun ada. Barakallahu fikum. Ustaz Said Syabuddin ada. Saya tak perasan. Terima Ustazah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz. Wa antum fajazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zahruddin. Waalaikumsalam. Ustazah Hanap, terima kasih Ustazah. Saya tak perasan Ustazah ada. Ustaz Zul duduk rumah kan ni? Duduk di rumah, alhamdulillah. Macam duduk di pantai pulau mana-mana. Hawaii ke? Anda tak boleh guna background ni, dia jadi berat. Telefon ataupun laptop. Oh, yang belakang ni memang rumah Ustaz nah ni. Ana beli yang jenis bidai tu. Cantik. Cantik sangat. Ditutup itu. Okey, akhir Zahir, kita jumpa lagi insya-Allah. Baik Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi